Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta saja. Sebelum ni pun saya selalu memberi berkongsi pandangan lah, iaitu hak asasi manusia, dan short form HAM Barat, dia tidak berlandaskan kepada asas keagamaan. Ini adalah sangat berlawanan dengan pegangan arus perdana umat Islam negara ni. Itu belum saya sebut lagi tentang asas kerangka perlembagaan, yang kita tahu perkara 31, Islam sebagai agama persekutuan dan sebagainya, dan lain-lain lagi lah. Dan juga rukun negara, iaitu yang pertama sekali kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau asas ini pun tidak diikuti oleh hak asasi manusia Barat, jadi cuba bayangkan tuan-tuan dan puan sekian, itu keadaan. Jadi kita harapkan Pusurujaya Muslim dalam suahkam kita ni sepatutnya mempertahankan Islam dan lihat penyesuaian hak asasi manusia itu sejajar dengan kehendak Islam, bukan sebaliknya. Sepatutnya begitu. Jadi itulah, kalau tidak seperti mana yang saranan sahabat saya Cikgu Izzat, sila letak jawatan lah. Itu je. Sebab kita sepatutnya sebagai umat Islam meletakkan agama tu melangkaui yang lain. Dan kedua, dan satu aspek lagi, kita sebagai negara yang mempunyai kerangka asas yang bertunjangan kepada Islam ni, seharusnya mempertahankan perkara itu dalam polisi kita dan sebagainya, dan bukan kita seharusnya mengikut kehendak-kehendak yang lain. Itulah pentingnya, inilah yang dinamakan kedaulatan negara. Itu sebab pembela kita konsisten dari segi bantahan kita ISIS, sebab itu ada kaitan dengan tergugatnya kedaulatan negara kita. Jadi kita haraplah Suhakam selaku agensi kerajaan seharusnya mendukung hal-hal ini, dan juga setelah lantikan maka ini pula nanti jangan kita pula jadi submit pula nanti, kerana semata-mata kita kena harus ada pandangan. Itu seharusnya umat Islam kita adalah umat yang khairul umat terbaik, yang kreatif, yang inovatif, dan lebih lagi jangan pula ingat just because kita ni memberatkan, kita tidak terang. Islam adalah agama yang mengambil berat tentang isu-isu kemanusiaan. Dia melihat pada perspektif kita lah, apakah kita ni ada basis untuk bertauhid kepada Tuhan atau tidak. Itu beza kita. Jadi kita seharusnya mempertahankan asas kerangka negara sejajar dengan rukun negara kita. Itu je pandangan. Terima kasih. Satu perkara lagi, saya telefon cakap, mungkin ada orang bertanya, pembela ni tak ada ke nak jumpa? Kami secara resminya telah menulis surat kepada pengerusi Suhakam untuk berjumpa. Mereka telah acknowledge menerusi WhatsApp menerima surat kami pada akhir Jun. Kami faham kekangan PKP tapi sampai hari ini belum diberi tarikh. Kami masih bersangka baik, tetapi ibarat kata Melayu, nak seribu daya tak nak seribu dalih. Sebab kami tahu aktiviti Suhakam masih berjalan. Sebagai contoh, gerakan baju hitam di data mereka boleh hantar satu pasukan pemantau, tapi nak berjumpa dengan kami, nak membincangkan hal-hal yang kami rasa penting untuk umat Islam, tidak ada masa. Itu tambahan, bukan baju hitam je, termasuk dengan LGBT punya perhimpunan. Yeah. Turun. Lok Yimping turun. Itu yang saya kata nak budaya tu. Okey, baik. Saya tambah sikit tak perlu ni. Bila kita sebut tentang yang disebut murtad tu tadi, dia berkait dengan agama kan. Dia berkait dengan agama. Sepatutnya Suhakam merujuk kepada kita ada jabatan agama, kita ada majlis agama, patut dia rujuk tu sebelum dia buat kenyataan tu. Jadi kita tak pasti apakah ada perbincangan di antara Suhakam
dengan JAKIM contoh. Majlis Dengan majlis agama. Majlis Kita tak pasti tu. Jadi macam mana dia boleh buat, dia kata murtad ni satu diskriminasi. Sedangkan kita ada undang-undang tu tentang kes murtad ni dalam kita punya undang-undang syariah kita, undang-undang negara kita pun ada sebut dulu kan. Kemudian berkenaan dengan murtad ni murtad keluar pada agama Islam lah. Kataan murtad datang pada kataan orang Islam sendiri kan. So, bila murtad mana tu? Kalau ada kata murtad pergi kepada agama lain, satu bab tu. Ada kita punya undang-undang. Satu lagi murtad dia tak beragama. Sekarang ni ada banyak lagi kumpulan yang tak nak beragama. Itu dah bercagah dengan rukun negara. Jadi kat situ sepatutnya dia kena spesifik murtad yang macam mana tu. Itu murtad disebut tu. Kemudian tentang LGBT ni kita nak sebut banyak kali. Sebenarnya dah banyak kali dah bertahun-tahun kita protes, bantah. Kalau mereka kata LGBT ni ada hak baik. Dia kata ada hak lelaki, ada hak manusia ada hak. Lelaki ada hak, perempuan ada hak. LGBT muncul satu lagi, LGBT dia bukan lelaki, dia bukan perempuan, dia ada hak. Makna orang gila pun ada hak jugalah. Kena bagi juga hak. Dia pun ada hak dia nak berjalan bogel tengah jalan. Mana boleh? Ada law, ada undang-undang. Mana hak ni kena spesifik lah hak ni. Jangan asyik sebut hak aja, maka kita kena bagi dia ada hak. Kategori hak tu, spesifik hak tu kita nak tahu. Hak macam mana? Sebab dalam Islam pun ada hak. Ayat pun ada hak pula kan. Jadi saya nak fahamkan di sini untuk orang ramai faham, hak yang diperjuangkan oleh Suhakam ni mesti tidak bercagar dengan Islam. Itu nombor satu. Kalau bercagar, maka di sini berlaku satu pertemuan di antara pembela dengan Suhakam. Kalau dia tidak bercagar, tak ada masalah. Kita pun sokong hak ni. Hak seorang lelaki, hak seorang perempuan, memanglah. Hak orang muda, hak orang tua, hak kanak-kanak, semua ada hak. Tapi hak yang diperjuangkan tu nampaknya bercagar dengan kita punya agama kita dan juga perlembagaan kita. Itu kan.